Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Hafiz dalam channel 5 Teratas. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Hafiz dalam channel 5 Teratas. Terdapat pelbagai jenis permainan di dunia ini, sama ada permainan itu untuk menguji keberanian atau permainan untuk dijadikan sebagai hiburan semata-mata. Namun permainan yang unik dan aneh juga ada di sekitar kita jika kalian berani memainkannya. Adakah anda tahu bahawa hantu atau makhluk gaib ini juga dipercayai dapat dipanggil dengan permainan-permainan ini? Menurut sumber-sumber yang kami dapati, terdapat beberapa permainan yang dipercayai dapat menyeru hantu atau makhluk gaib ini untuk muncul dalam permainan yang dimainkan. Sama ada betul ataupun tidak, itu hanyalah dirasai oleh pemain-pemain yang bermain permainan ini. Oleh itu, 5 Teratas buat kali ini akan kongsikan 5 permainan memanggil hantu bahagian 1. Sebelum saya memulakan senarai ini, pastikan anda jangan terlalu taksub dan jangan sesekali cuba untuk bermain permainan ini. Nombor 5. Light as a feather, stiff as a board. Untuk memainkan permainan ini, korang tidak memerlukan alat khusus, tapi memerlukan sekurang-kurangnya 3 orang untuk bermain dalam permainan ini, di mana salah seorang daripada pemain kena berbaring dan 2 orang lagi harus berlutut dan meletakkan 2 jari mereka di bawah individu tersebut. Maksudnya di sini yang 2 orang berlutut tu kena letakkan 2 jari mereka di bawah kawan korang yang tengah berbaring tersebut. Dan semua pemain kena pejam mata korang lalu ucapkan light as a feather, stiff as a board secara berulang kali sambil menutup mata. Ingat, permainan ini korang kena bermain waktu tengah malam sahaja. Jika berhasil, kononnya dipercayai arwah atau makhluk halus yang berada di sekitar korang akan membantu untuk mengangkat individu yang berbaring tadi sehingga tubuhnya boleh melayang. About light as a feather, stiff as a board. I know a way that's different. A girl could want. Sebelum tu, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol notifikasi untuk tidak terlepas menonton video terbaru dari kami. Sesiapa yang berminat dengan kisah-kisah seram, bolehlah anda subscribe ke channel seram kita dan link kami telah sediakan di bawah video ini. Okey, sambung. Nombor 4. Three King Cross. I'm gonna look through my viewfinder. It was money. Dude, my closet is open. Let me see. No, I can still feel it on my back. Holy guys, there's definitely something here. Three King Cross ni dikatakan permainan paranormal yang sangat terkenal di negara barat. Untuk bermain permainan ini, korang kena tempatkan 3 kerusi secara berjajar di tempat yang gelap dan tidak memiliki cahaya sedikit pun. Letakkan 2 cermin berukuran besar di atas 2 kerusi dan pastikan kerusi yang berada di tengah itu kosong. Maksudnya di sini, korang kena sediakan 1 bilik kosong dan letakkan 3 kerusi di dalam bilik tersebut secara sejajar. Lepas tu letakkan cermin di bahagian kiri dan kanan kecuali kerusi di bahagian tengah. Selepas itu sekitar 12:30 malam, korang harus memasuki ruangan ini dengan membawa benda-benda kesayangan anda semasa kecil dan tempatkan mereka di dalam bilik tersebut. So ingat, korang kena ingat posisi atau tempat mana korang letak benda kesayangan korang itu, and then tutup lampu di ruangan tersebut. Setelah itu, biarkan barang-barang tersebut ada di sana dan buka lebar pintu ruangan gelap itu. Selepas itu, sekitar pukul 3 pagi, kembalilah ke ruangan tersebut dengan membawa sebatang lilin dan periksa dahulu apakah semua benda-benda milik korang masih berada di posisi awal masa korang letakkan. Jika ada perubahan ataupun tidak, korang kena tunggu di bilik tersebut sehingga tepat pukul 3.33 pagi.
Ketika jam sudah menunjukkan angka tersebut, berdirilah di hadapan kerusi kosong sambil memegang lilin yang telah dinyalakan. Sekarang lihat bayangan anda di kiri dan kanan cermin. Jika beruntun, kononnya anda akan melihat sosok gaib di sekitar korang yang cuba berkomunikasi dengan korang. Just a hallucination. Nothing askew. I don't know, guys. Yo, whoa, oh, oh, pull up. Nombor 3, The Closet Game. The Closet Game ini adalah permainan memanggil hantu dalam almari. Jika hantu tersebut telah dipanggil, maka dipercayai kononnya hantu tersebut akan menetap di dalam almari anda untuk selama-lamanya. Untuk bermain permainan ini, korang memerlukan satu almari yang besar dan perlu bermain pada waktu tengah malam dengan menutup terdahulu kesemua lampu di dalam ruangan bilik korang. Selepas itu, siapkan satu buah korek api untuk dinyalakan semasa bermain permainan ini. First, korang kena masuk ke dalam almari korang dahulu sambil menghadap bahagian pintu almari yang tertutup. Kemudian korang ucapkan "Show me the light" or "Leave me in the darkness" beberapa kali sehinggalah korang mendengar bisikan halus kedengaran di bahagian belakang korang. Jika hal sedemikian berlaku, korang kena nyalakan korek api tersebut dalam waktu kurang dari 10 detik. Lalu keluar dari almari tersebut tanpa menoleh ke bahagian belakang dan menutup pintu almari tersebut dengan rapat. Jika pemain menoleh ke belakang, kononnya dipercayai pemain tersebut akan melihat sosok makhluk gaib yang berada di dalam almari tersebut yang akan menarik tangan pemain. Dan jika pemain lupa untuk menutup pintu almari tersebut di saat keluar, kononnya dipercayai pemain akan dihantui oleh sosok gaib yang akan masuk ke dalam mimpi pemain. Nombor 4, The Midnight Man. Game. The Midnight Man. This is no game for kids or bored teenagers. The Midnight Man is utterly ruthless. Permainan The Midnight Man ini haruslah dimainkan oleh seorang diri tanpa ada orang lain di dalam rumah. Mungkin ini permainan yang paling menyeramkan bagi saya kerana permainan ini harus bersembunyi atau melarikan diri dari The Midnight Man dari pukul 12 malam dengan hanya membawa satu batang lilin dan bungkusan garam sehingga pukul 3.33 pagi. Mungkin cara permainan ini dimainkan sedikit sulit dari permainan yang lain kerana terdapat prosedur yang perlu dijalankan oleh pemain, iaitu berada dalam rumah sendirian dan matikan seluruh lampu yang ada di rumah tersebut. Kemudian pemain harus menulis namanya di sehelai kertas kosong lalu teteskan darah dari jari pemain ke kertas tersebut dan tunggu sehingga tetesan darah itu mengering. Selepas itu, korang kena letakkan kertas itu di bahagian luar depan pintu rumah korang dan nyalakan satu batang lilin di atas kertas tersebut. Setelah itu, korang kena tutup pintu rumah korang dan mengetuk sebanyak 22 kali sebelum pukul 12 malam. Jika hal sedemikian telah dilakukan, korang kena buka pintu rumah korang kembali dan matikan lilin yang berada di atas kertas di luar pintu rumah. Setelah itu bermulalah permainan The Midnight Man. Pemain yang telah melakukan proses memanggil The Midnight Man haruslah bersiap dengan membawa sebatang lilin yang sudah dinyalakan dan mulai mengelilingi rumah tanpa henti sehingga pukul 3.33 pagi. Apa yang menyeramkan jika pemain terlihat kelibat bayangan hitam atau suara orang bersiul dan membuatkan lilin menjadi terpadam? Kononnya dipercayai The Midnight Man ada berdekatan dengan pemain. Apa yang harus dilakukan oleh pemain selepas itu adalah membuat lingkaran dari serbuk garam dan nyalakan lilin kembali. Ini dipercayai bertujuan mengelakkan daripada Midnight Man menarik pemain ke dalam kegelapan. Menurut sumber yang saya dapati dikatakan sebelum pukul 3.33 pagi, permainan ini tidak boleh dihentikan dan lampu-lampu di ruangan rumah tidak boleh dinyalakan. Ini bermaksud nak tak nak korang kena habiskan juga permainan ini sehingga pukul 3.33 pagi. Kalau tidak, Midnight Man akan terus menghantui korang pada malam-malam selanjutnya.
playing with me, right? It's just a game. Nombor 1, Devil Face. Permainan memanggil hantu kali ini mungkin mirip dengan permainan Bloody Mary, di mana permainan ini pada awalnya berasal dari negara Sepanyol. Untuk bermain permainan Devil Face ini memang sangat mudah. Korang memerlukan 12 batang lilin sahaja, lalu nyalakan dan susun di bahagian depan sebuah cermin. Kemudian mulakan permainan ini dengan menutup lampu di ruangan itu, dan apabila tepat pada pukul 12.30 malam, pemain harus berdiri di depan cermin tersebut. Selanjutnya korang harus menatap mata korang sendiri pada bahagian cermin sehinggalah pada satu masa, kononnya dipercayai makhluk gaib atau sosok misteri akan muncul di bahagian cermin. Manakala ada pula yang mengatakan pemain akan melihat wajahnya di cermin berubah menjadi sosok yang mengerikan, di mana mereka akan tersenyum melihat pemain, walhal pemain tidak berbuat sedemikian. Sejauh mana kebenarannya tentang permainan ini, saya sendiri tidak pasti sama ada betul ataupun tidak. Ingat, ini hanyalah untuk perkongsian maklumat dan hiburan semata-mata. Itu dia 5 permainan memanggil hantu bahagian 1. Untuk video akan datang, saya akan kongsikan 5 lagi permainan memanggil hantu bahagian 2. Terima kasih kerana menonton video kali ini dan jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami.